Tuan-tuan tahu tak apa yang nak saya sampaikan malam ini? Ada beberapa perkara sedikit yang insya-Allah saya berikan dengan ruang waktu yang ada ini insya-Allah. Yang pertama adalah kita ini akan sampai kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Apa persiapan kita untuk menghadapi Ramadan? Yang persiapan itu mesti kita lakukan sejak dari bulan-bulan Rejab lagi. Bagaimana kualiti di dalam ibadah dan amalan kita di dalam bulan Rejab? Ketika mana sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu ketika dia balik ke rumah asyik dia dengan keluarganya, ketika dengan Rasulullah khusyuk, ketika dengan Rasulullah Masya Allah, ketika itu dia rasa benar dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baginda Rasulullah. Balik ke rumah lupa ketika itu asyik dengan kuburnya. Maka dia mengatakan telah munafik Hanzalah. Maka dia mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kenapa? Kerana aku ini kalau bersama dengan Rasulullah, Masya Allah, aku akan ingat kepada Allah, aku akan khusyuk. Aku benar-benar ketika itu dalam keadaan asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Tapi balik ke rumah, aku akan bersama dengan keluarga. Akhirnya kadang-kadang aku lupa dan aku lalai. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau begitu aku pun lebih kurang sama seperti kamu. Jom kita tanya kepada Rasulullah, tanya kepada Nabi. Nabi SAW ketika mana mendengar pengaduan daripada Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan panduan. Nabi mengatakan, kalaulah sekiranya kamu benar-benar 100% penungguanmu kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah dan Rasulnya, sudah tentulah lasafat kumul malaikatu fit turuqat. Pastilah malaikat itu akan bersalaman dengan kamu di jalan-jalan. Kamu jalan, malaikat tanda tangan, salam, salam, salam. Subhanallah. Tapi Nabi berikan panduan. Kata Nabi SAW, ya Hanzalah, sa'ah. Berikan waktu. Berikan waktu. Bermakna apa? Jadualkan amal ibadahmu. Nak hebat nanti Ramadan, jadualkan amal ibadah kita semenjak sekarang lagi. Kalau tidak, kita pasti tak dapat buat. Sebab itu para a'immah seperti mana Al-Habib Abdurrahman bin Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas yang kita baca tadi, dia kumpulkan zikir-zikir Rasulullah SAW, amalan-amalan baginda Rasulullah. Kemudian dia ajak kita beramal. Waktu subuh, waktu petang, jadualkan untuk dibaca. Kenapa? Kalau tak dijadualkan, tak dikumpulkan seperti itu, kita tak akan ada masa. Kalau istilahnya orang-orang di sana disebutkan, kita buat ikut dan lah, maka kita tidak akan dan sampai bila-bila, tak akan sempat buat pun sampai bila-bila. Tapi jadualkanlah amalanmu. Para ulama kita dulu, di waktu malam mereka akan tulis apa yang mereka akan buat pada esok harinya. Kemudian mereka akan letakkan kertas yang mereka tulis itu di bawah bantal mereka. Kalaupun mereka meninggal, pasti sudah mendapatkan ganjaran daripada Allah dengan niat-niat mereka. Kalau mereka hidup pada esok harinya, itulah rujukan untuk mereka melaksanakan pada hari yang berikutnya. Maka berlakulah hari ini lebih baik dari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari yang ini. Kenapa? Kerana dia dijadualkan, dah pun dirancang. Sebagaimana kita merancang untuk berjaya di dunia, menjadualkan daripada sesuatu tugas dan pekerjaan untuk kita sukses dan berjaya, begitulah untuk kita berjaya di akhirat, kita jadualkan amalan kita. Kalau tidak, kita tak akan dapat untuk nak laksanakan daripada amalan-amalan kita. Yang keduanya, di dalam untuk berjaya ini, kita perlu kepada teman-teman yang baik. Sebagai contoh saya berikan, ketika mana kita ratib al-Fatihah, membaca Fatihah, ada seorang insan yang kita sebut namanya. Setelah sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada seorang lagi yang kita sebutkan, Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Baras. Siapa itu Syekh Ali bin Abdullah Baras? Ini orang Badui asalnya, orang yang sangat menemani kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tengok, ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika itu berjalan daripada Huraidah ke Tarim, maka tidak putus daripada lisan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bacaan Al-Quran. Beliau ini adalah tugasnya
menjaga, menemani kepada Al-Habib Umar. Tetapi setelah daripada sampai ke Tarim, kemudian berada di sana, kemudian balik, dia sudah menghafal Al-Quran. Bagaimana dia boleh menghafal? Dengan mendengar daripada bacaan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman dalam Quran. Alangkah beruntungnya orang-orang yang menemani kepada orang-orang yang baik. Wasahib zawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajani wala tashab hudita manifatan, kata Imam Haddad. Bersahabatlah kamu dengan orang yang berilmu, yang mana zawil ma'ruf, orang yang selalu buat yang baik, yang berilmu, yang memandu kepada kebaikan dan hidayah. Dan jauhilah, jangan bersahabat dengan orang-orang yang membawa kamu kepada fitnah. Nak cari kawan-kawan tu macam mana? Alhamdulillah, majlis ini adalah menjadi sebab untuk kita kenal kepada kawan-kawan kita, iaitu kawan-kawan yang suka untuk hadir di dalam majlis-majlis yang baik. Kalau tidak, kita nak cari ke mana? Wallahu a'lam. Ada majlis berkumpul seperti ini untuk menzahirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita dapat lihat di sebelah menyebelah kita, di sana dan di sini, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul yang boleh kita jadikan sahabat, supaya tidak kita bertemu dan berkumpul kecuali yang kita sampaikan adalah kisah-kisah yang menambahkan iman kepada Allah dan kisah-kisah baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang telah selalu dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, yang mana kalimat yang masyhur yang biasa dia sebut, hayya najlis nu'min sa'ah, hayya bina najlis nu'min sa'ah. Kalau ada lalu depan tu orang, dia kata hayya bina najlis nu'min sa'ah, jom kita duduk-duduk sekejap beriman barang sesaat. Orang lalu lagi sahabat yang lain, jom mari sekejap kita duduk beriman barang sesaat. Ketika itu ada para sahabat yang tak puas hati dengan kalimat yang disebutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Ini apa aja orang beriman barang sesaat, sekejap-sekejap ni mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ibn Rawahah, Allah merahmati kepada Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, yang mana dia mencintai kepada duduk-duduk dan majlis-majlis yang dibangga-banggakan oleh para malaikat. Nak lepak, tak salah. Kalau lepak-lepak itu ada di dalamnya zikrullah dan ada di dalamnya selawat kepada Nabi, yang disebutkan majlisul zikir, ghanimatul majlisul zikir, al-jannah, hadiah, dan juga balasan kepada majlis zikir itu adalah syurga, kata baginda Rasulullah SAW. Duduklah, berkumpullah, bersamalah, tapi yang diisi di dalamnya apa? Yang diisi di dalamnya adalah zikrullah, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terakhir, kita berkumpul nak nyatakan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Kita nak cek diri kita ini, cinta kita itu cinta yang mana? Sebab cinta ini ada macam-macam. Ada cinta monyet, ada cinta SMS, ada cinta kolesterol, ada cinta sejati. Yang mana kita cinta kepada Allah dan Rasul? Cinta monyet, apa maksud cinta monyet? Cinta monyet sekejap-sekejap dah lari tempat lain dan sebagainya. Adakah cinta kita kepada Allah seperti cinta monyet? Atau cinta SMS? Perlu je doa, tak perlu je tak perlu SMS, tak perlu tak. Ataupun cinta SMS macam mana? Dah makan belum? Saya dia tak makan lagi. Tak lalulah makan, sedangkan di tengah makan SMS tu. Bohong. Adakah cinta kita kepada Allah dan Rasul cinta SMS? Ataupun cinta sejati? Cinta yang benar-benar ketika itu menzahirkan kepadanya keyakinan, yang dengan keyakinan itu lahirlah amalan.
Dengan keyakinan itu bertambahlah taat dan bertambahlah daripada amal soleh. Dengan keyakinan kepada baginda Rasulullah, maka sunnah Nabi itu menjadi ikutan kita. Yang dengan cinta yang sejati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidah kita itu sering berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Tak ada yang kita buat kecuali yang kita fikirkan bagaimana Rasulullah buat, bagaimana caranya baginda Rasulullah ajarkan, bagaimana yang Nabi tunjukkan. Tak ada yang kita buat sesuatu kecuali kita fikirkan demikian. Demikian cinta sejati yang mesti kita pupuk kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin kita lakukan pada malam ini dan kita ajak bersama pada malam ini adalah untuk melahirkan rasa cinta yang sejati kepada Allah dan Rasul, yang kita buktikan untuk pertamanya adalah insya-Allah nantinya dengan kita sama-sama berselawat, sama-sama kita mendengarkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar memupuk rasa kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dua perkara. Dulu saya bagi dah dulu